Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedang penonton yang saya hormati sekalian, saya Izzuddin Al-Qadiri. Dalam video kali ini saya diminta supaya memberi komen, memberi sedikit ulasan tentang satu video yang baru-baru ini dibuat di sebuah masjid di Negeri Sembilan. Jom kita lihat videonya. Okay, kalau kita teliti, rupanya kritik ini datang daripada sumber Abdullah Harari, Syekh Abdullah Al-Harari. Apa Syekh Abdullah Harari sebut dalam kitab Tahzir Syariah Al-Wajid ke atas ni? Wa mimma yajibu at-tahdhiru minhu kitabu Abdullah Ad-Dagistani al-musamma bil wasiyah wa hadha ar-rajul Dagistaniul asli wal mansha dzakara li Syekh Muhammad Zahid An-Naqsyabandi annahu laisa sunniyan wa annahu kharaja min biladihi wa da'a annahu sunniyun naqsyabandiyut tariqah wa huwa maqtu'un laisa mausulan. Jadi menurut kenyataan Syekh Abdullah Harari, guru dia atau sumber yang menyatakan Syekh Abdullah Faiz Dagistani ini sesat adalah seorang syekh bernama Muhammad Zahid An-Naqsyabandi. Saya buat research, tak jumpalah lagi siapa Syekh Muhammad Zahid An-Naqsyabandi. So apa? Pendiri gerakan Ahbash iaitu Syekh Abdullah Harari rahimahullah meninggal tahun 2008 ada menyebutkan kenyataan seorang tokoh yang bernama Syekh Muhammad Zahid An-Naqsyabandi bahawa Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagistani bukan seorang Sunni. Beliau keluar dari negaranya dan mendakwa dirinya Sunni bertarikat Naqsyabandi walhal terputus sanadnya. Dakwaan ini telah dijawab oleh Syekh Muhammad Mu'taz As-Subaini, sejarawan Syam, sebagai suatu yang direka-reka dan palsu. Syekh Muhammad Zahid yang disebutkan itu individu yang diragukan kewujudannya dan tidak dikenali sama sekali. Diragukan kewujudannya dan tidak dikenali sama sekali. Kalau betul saya nak tahu siapa dan sumber dia mana. Siapa Syekh Muhammad Zahid An-Naqsyabandi? Yang mana Zahid apa? Zahid Kautsari ke? Kan, contoh dia, kita kena ada bukti. Ini boleh rujuk dalam satu makalah yang ditulis oleh Dr. Jibril Fuad Haddad. Tuan sekalian, dalam video ini Dr. Aiman cuba membuat kritikan longgar terhadap Syekh Abdullah Al-Harari dalam kitabnya At-Tahzir Syariah Al-Wajid, yang mana Syekh Abdullah mewaspadai orang ramai daripada terikut dengan pemikiran Abdullah Faiz Dagistani yang dimuatkan dalam kitabnya yang berjudul Al-Wasiyah. Abdullah Faiz Ad-Dagistani ini merupakan guru utama kepada Nazim Al-Qubrusi. Saya lihat hujah yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Harari ialah beliau menukilkan daripada kenyataan Syekh Muhammad Zahid An-Naqsyabandi ini bahawa Abdullah Faiz Ad-Dagistani bukan Sunni, bukan ahli sunnati wal jamaah dan bukan seorang sufi yang benar. Ya, dia mendakwa dirinya mengikut tarikat Naqsyabandiyah, namun tarikatnya terputus, tidak bersambung. Dr. Aiman Teraihat mengkritik tentang isu ini, namun Dr. Aiman sendiri mengakui dia jahil tentang Syekh Muhammad Zahid ini. Adakah wujud Syekh ini? Siapakah beliau? Di manakah beliau tinggal? Oh, Dr. Aiman mengatakan dia telah buat research, tapi anehnya dia tidak jumpa apa-apa pun tentangnya. Kerana tidak menjumpai apa-apa tentang Syekh ini, Dr. Aiman hanya boleh datangkan kenyataan Muhammad Mu'taz As-Subaini yang kononnya adalah pakar sejarah di Dimashq, Syam, tanpa didatangkan sebarang sumber nukilannya, yang dia juga sepertinya sama-sama tidak tahu tentang Syekh Muhammad Zahid An-Naqsyabandi ini. Sebenarnya bila saya semak lagi, ternyata sumber Dr. Aiman ini banyak sangat diambil daripada pengikut-pengikut ajaran Nazim sendiri. Saya jumpa kritikan yang sama dan alasan yang sama yang digunakan oleh Dr. Aiman dalam video ini turut dikongsikan juga oleh Jibril Fuad, pengikut Nazim, dalam artikel yang berjudul Exposing Abdullah Al-Harari and His Sect, The Ahbash of Lebanon. Lah, rupanya di sini ambilannya ya. Atau betul ke doktor ambil kenyataan ni daripada Jibril Fuad? Awak nampak macam sama je. Pasal entah doktor, sebelum ni beria sangat bagi penerangan tentang tarikat Naqsyabandiyah di seminar-seminar. Konon sebut tentang cabang-cabang, tentang detail. Tapi pelik, macam mana entah doktor tak tahu pula tentang syekh ini? Ke sebab terbuka pekung
ia disebut oleh Syekh Abdullah Al-Harari, maka enta mula datangkan tashkik tentangnya. Saya lihat dalam video dekat masjid tu, Dr. Aiman cuba dan try hard untuk meragukan kewujudan Syekh ini. Manakala Jibril Fuad dalam artikel yang dikongsi pula dengan tegas mengatakan Syekh Zahid ini memang langsung tak wujud. Bahkan baginya, sesiapa mendakwa Syekh ini wujud, menurutnya orang ini pembohong dan pendusta. Jadi, saya tertarik dengan kenyataan Dr. Aiman. Dr. Aiman kata di Seri Senayan, saya ingin mengetahui siapakah Syekh Zahid ini. Kalau betul saya nak tahu siapa. Zahid Kautsari ke? Zahid Kautsari ke? Zahid Kautsari ke? Zahid Kautsari ke? Apakah dia Zahid Al-Kautsari? Mai, apa yang tak cakap ni, yo? Dah memang tak ada Syekh Zahid lain ke dekat dunia ni? Takkan Syekh Zahid Al-Kautsari je kot, rahimahullah. Syekh Zahid ini bukan Syekh Zahid Al-Kautsari. Syekh Zahid An-Naqsyabandi lain, Syekh Zahid Al-Kautsari lain. Tentang Syekh Muhammad Zahid ini, Syekh Muhammad Zahid An-Naqsyabandi ini yang Dr. Aiman menyangka beliau lelaki yang majhul, Diragukan kewujudannya dan tidak dikenali sama sekali. Dr. Aiman kata saya ingin sangat-sangat mengetahui tentangnya. Okeylah. Beliau ini iaitu Syekh Muhammad Zahid An-Naqsyabandi ini ialah Syekh An-Naqsyabandiyah, iaitu guru kepada tarikat Naqsyabandi di Turki, dan beliau wafat sekitar tahun 1409 Hijrah, iaitu bersamaan 1980. Saya telah semak biografinya, gambarnya dan gambar makamnya dan kitab karangannya. Memang wujud lelaki ini dan ia bukan majhul sebagaimana dakwaan Dr. Aiman dan juga Jibril Fuad. Dan tidak dikenali sama sekali. Ini dia Syekh Zahid An-Naqsyabandi. Nama Syekh ini ialah Muhammad Zahid dan beliau digelar dengan Kutku. Dikatakan Kutku dalam bahasa Turki bererti orang yang tawadhu ataupun merendah diri ataupun seperti madu. Beliau dilahirkan pada tahun 1315 Hijrah bersamaan dengan 1897 di rumah bapanya di istana kota Bursa di kawasan yang bernama Turkmenzadah, di jalan yang bernama Çekmez, di rumah bapanya. Saya minta maaf kalau saya salah sebut bahasa Turki ni. Syekh Muhammad Zahid ini atau Mehmed Zahid Kutku berkhidmat sebagai imam dan juga mengajar di Masjid Iskandar Pasha ataupun Basha yang terletak berhampiran dengan dinding Masjid Fatih di Istanbul, sehingga beliau wafat rahimahullahu ta'ala. Seterusnya beliau dikebumikan di tanah perkuburan berhampiran makam Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ini gambar Masjid Iskandar Pasha tempat beliau berkhidmat. Ini pula gambar jenazahnya ketika diiringi dan diusung oleh orang ramai ke tanah perkuburan. Inilah makamnya yang terletak di Turki. Dan kita boleh lihat pada akhir tulisan di batu nisannya tertulis min masyayikhin Naqsyabandiyah, iaitu antara masyayikh Naqsyabandiyah. Dr. Aiman, ente nampak ke tidak? Syekh Muhammad Zahid An-Naqsyabandi ini merupakan syekh besar dalam tarikat Naqsyabandiyah. Kenapa doktor sanggup kata macam ni kepada guru besar Naqsyabandi ni? Sepatutnya kena lebih beradab dengan mereka, kerana dia ini guru besar dalam tarikat ini. Tambahan daripada semua info tadi, beliau juga, Syekh Zahid An-Naqsyabandi ini juga pernah mengarang kitab bagi menolak dan juga membantah golongan Al-Musyabbihatul Wahhabiyah. Di dalam kitabnya yang berbahasa Turki, Aqidah Ahlus Sunnah. Ini buku tersebut. Macam mana boleh ada makam, ada masjid yang dia pernah berkhidmat di situ, ada mengarang kitab lagi? Takkan orang ni tak wujud kot? Entah kata dah buat research, takkan tak jumpa apa-apa kot? Agak-agaklah doktor. Kesimpulan saya mudah. Berdasarkan semakan ringkas ini, lelaki ini bukan majhul atau bukan langsung tak wujud sebagaimana dakwaan Dr. Aiman dan juga Jibril Fuad. Adakah enta mahu Syekh Zahid Naqsyabandi ini datang secara yaqazah daripada kuburnya kepada enta, baru enta nak percaya tentang kewujudannya? Adapun Syekh Abdullah Al-Harari, saya lihat beliau tidak bercakap perkara-perkara khurafat.
Beliau terkenal dengan seorang yang teliti dalam kajiannya, halus perbahasannya tentang sesuatu isu, dan tajam pemikirannya, mendalam ilmunya. Tidak seperti Nazim yang suka bercerita tentang benda-benda khurafat, mendakwa ada makhluk yang datang untuk menziarahinya, dan dia pula tidak tahu makhluk itu dari mana, sama ada dari Marikh ataupun Zuhal ataupun Mushtari. Makhluk apa itu? Lawaknya Nazim ni konon-kononnya dia bertanya kepada mereka, hukum boleh ke dia mencaci maki mengutuk manusia? Mereka itu kata kepadanya, kamu memang dibolehkan untuk mencaci maki manusia kerana kononnya Nazim ini sudah tidak lagi mukallaf. Siapalah makhluk yang daripada Marikh dan juga Zuhal ni ya? Ni video ni. من عصفتها الشيخ الجليل ما بعرف من مريخ جاي من زحل جاي من مشتري جاي انا تعجبت واستفدت منه فتوى انه لو سبيت الناس كيف يجوز ام لا يجوز قال معلش بامثالك يعني رفعت الأقلام منك ما للسبحة زوجنا Bastır sen. سبحان الله. Tuan-tuan, dari sudut lain, apabila saya semak sendiri buku Abdullah Faiz Daghestani yang tidak ada ISBN, saya menemui banyak akidah dan juga pemikiran yang ganjil yang perlu juga untuk kita semak. Antaranya, Abdullah Faiz Daghestani mendakwa pengikut-pengikutnya lebih mulia daripada Nabiullah. Ini disebut sendiri dalam bukunya Al-Wasiyah. Pemikiran sama juga saya temui dalam beberapa kitab ataupun buku yang disandarkan kepada Nazim. Juga tuan-tuan, antara lain Abdullah Faiz Daghestani ini mendakwa jika seorang kafir membaca surah Al-Fatihah walaupun sekali seumur hidup, maka dia tidak akan meninggal dunia, melainkan dia telah mendapatkan sebahagian daripada inayah Allah, pemeliharaan Allah. Kerana menurut Daghestani ini, Allah tidak membezakan antara orang kafir atau fasik ataupun mukmin. Mereka semuanya adalah sama bagi mereka. Ini dah macam fahaman pluralism. Wal'iyadzubillah. Akidah yang keliru macam ini juga ada dalam buku-buku yang disandarkan kepada Nazim. Juga tuan-tuan, yang lebih dahsyat lagi, dalam buku Al-Wasiyah karangan Abdullah Faiz Daghestani, dia mendakwa bahawa perintah wali kutub adalah perintah Allah dan kehendaknya adalah kehendak Allah. Wal'iyadzubillahi ta'ala. Ini juga ada disebut oleh Nazim dalam bukunya yang ada ISBN berjudul In the Mystic Footstep of Saint. Juga tuan-tuan, ada kenyataan yang lucu daripada Abdullah Faiz Daghestani yang mana dia mengatakan bahawasanya sekiranya seseorang itu bangun 1 jam sebelum fajar, sebelum subuh, dan tidak melakukan apa-apa pun, tidak solat, tidak bertasbih, tidak baca Quran, tidak berzikir, tetapi hanya bangun untuk minum kopi dan juga untuk pergi tandas dan juga minum teh dan makan sedikit, maka bagi dia, maka pasti dia dihimpunkan nanti dengan ahlus sahar, iaitulah orang-orang yang berjaga malam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga ini dimuatkan dalam bukunya Al-Wasiyah. Nampak tak? Dia mendakwa bangun ke tandas, minum kopi, tidak solat, tidak zikir, tidak bertasbih pun begini ganjarannya. Dahsyat betul dakwaan ini. So tuan-tuan, apa-apa pun, sampai sini sahaja dahulu buat kali ini. Inilah ulasan ringkas saya apa yang Dr. Aiman tanya di hadapan khalayak ramai dalam seminar-seminar. Saya telah menjawabnya. Semoga dapat manfaat dari video ini. Jumpa lagi pada video-video akan datang. Dan kepada anda di luar sana yang masih lagi belum menekan butang subscribe, butang loceng, butang like, butang share, silalah berbuat demikian. InsyaAllah video-video bermanfaat akan muncul di feed video anda. Barakallahu